Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk baharu unit 2. Satu keluarga, dua budaya. Pada minggu lepas kita buat latihan pemahaman. Pada minggu ni kita gilirkan. Minggu ni kita belajar atau kita buat latihan berkaitan dengan penulisan. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah karangan jenis ucapan. Dalam buku teks kamu pun awal-awal karangan yang kita perlu belajar ialah karangan ucapan. Baik, teliti baca betul-betul arahan yang dipaparkan. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, salin semula contoh karangan ucapan yang dipaparkan. Salin semula karangan yang telah diberikan. Dan yang kedua, salin semula rangka karangan yang diberikan. Kemudian, tulis sebuah karangan jenis ucapan berdasarkan rangka karangan tersebut. Baik. Jadi pada minggu ini akan ada 3 tugasan yang kamu perlu selesaikan. Yang pertama, salin semula contoh karangan ucapan. Yang kedua, salin semula rangka karangan yang diberikan. Dan yang ketiga, bina karangan jenis ucapan berdasarkan rangka yang kamu telah salin. Baik. Apa yang kamu dapat lihat pada skrin gadget masing-masing, ini merupakan contoh karangan jenis ucapan. Kita telah belajar karangan jenis ini pada tahun-tahun sebelum ni. Jadi pada kali ini kita refresh semula. Kita ingat semula, ingat kembali apa yang telah kita belajar sebelum ini. Baik. Perenggan pertama, kalau kamu tengok, perenggan pertama itu berbeza daripada perenggan-perenggan lain. Ucapan ni karangan jenis format. Dan formatnya tidaklah susah, tidaklah banyak. Sikit sahaja perkara yang kamu perlu tahu tentang karangan ucapan. Perenggan pertama mesti ada salutasi. Apa dia itu salutasi? Okey, kamu tengok. Baik, kamu tengok perenggan pertama. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru dan sahabat sekalian. Itu perlu ada pada setiap karangan jenis ucapan. Ataupun kamu buat, okey, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha, guru besar, yang dikasihi sahabat sekalian pun boleh. Yang penting mesti ada salutasi itu. Kita dah lama tak tengok guru-guru pemasa berucap di tapak perhimpunan. Jadi mungkin kamu dah lupa. Setiap kali kalau ada guru yang nak menyampaikan ucapan, mesti mereka akan mulakan ucapan dengan salutasi. Itu sudah menjadi kewajipan. Mesti ada salutasi. Untuk lebih jelas, kamu boleh rujuk mana-mana buku ataupun boleh rujuk internet untuk kamu lebih faham dan jelas bagaimana untuk menghasilkan perenggan pertama
atau salutasi yang baik bagi karangan jenis ucapan. Baik, itu yang pertama yang perlu ada. Yang kedua, yang perlu ada kata penghadapan. Apa itu kata penghadapan? Kamu tengok di bawah perenggan yang kedua. Di bawah perenggan yang kedua ada dua patah perkataan, iaitu hadirin sekalian. Hadirin sekalian itu contoh kata penghadapan. Dalam ucapan mesti ada kata penghadapan. Fungsi kata penghadapan ni untuk tarik perhatian pendengar. Untuk tarik perhatian orang yang dengar kita bagi ucapan. Hadirin sekalian, hadirin yang dihormati, hadirin yang dikasihi. Ada banyak kata penghadapan pun kamu boleh rujuk mana-mana buku atau internet. Dan yang terakhir sekali, apa yang perlu ada ialah paling bawah sekali. Sekian, terima kasih. Biasanya orang yang menyampaikan ucapan mesti akan selesaikan ucapannya dengan sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Itu sahaja format dia. Yang pertama, perenggan pertama salutasi. Yang kedua yang perlu ada kata penghadapan. Dan yang ketiga yang perlu ada sekian terima kasih. Yang lain-lain tulis macam biasa, buat karangan macam biasa. Mudah sahaja karangan ucapan ini. Cuma pada contoh ini, contoh yang kamu lihat ini, perenggan pertama baris pertama ada jarak. Okey, itu salah. Perenggan pertama apa-apa penulisan, baris pertama mesti rapat dengan garisan tepi. Ini selalu saya bagi tahu, ini selalu saya ingatkan sewaktu kita belajar dalam kelas. Baris pertama, perenggan pertama mesti rapatkan dengan garisan tepi. Baris pertama, perenggan kedua dan seterusnya barulah jarak. Kamu boleh tengok cara menulis karangan dalam buku teks. Semua seperti yang saya bagi tahu. Perenggan pertama, baris pertama mesti jarak. Ini pun saya dah ulang banyak kali dalam kelas kita. Ini merupakan tugasan kedua kamu pada minggu ini. Setelah selesai kamu salin contoh karangan yang diterangkan sebentar tadi, kamu perlu salin semula rangka karangan yang dipaparkan pada gadget, pada skrin gadget kamu. Ini rangka karangan. Tajuknya dapat kamu lihat pada skrin gadget kamu, Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina. Kamu salin semula. Salin soalan, kemudian salin rangka karangan. Setelah kamu salin rangka karangan ini, apa yang kamu perlu lakukan ialah hasilkan, bina, tulis satu karangan berdasarkan rangka karangan yang telah kamu salin ini, berpandukan kepada isi-isi penting yang telah diberikan. Kamu perlu bina satu karangan ucapan. Tajuknya seperti yang telah diberitahu,
Kalau tak jelas, tak faham, tak tahu macam mana nak buat, kamu boleh rujuk buku, boleh rujuk internet, boleh tanya penjaga kamu ataupun boleh tanya abang atau kakak kamu yang tahu. Saya rasa tak ada masalah untuk kamu buat karangan jenis ucapan sebab tahun 4 kita dah belajar, tahun 5 pun kita dah belajar, tahun 6 ni kita nak kemaskan sahaja. Tak ada masalah pun untuk kamu lengkapkan karangan jenis ucapan ini. Ini sahaja tugasan kamu pada minggu ini. Saya harap tugasan pada kali ini semua murid dapat lengkapkan, dapat selesaikan dan hantar pada masa yang telah ditetapkan. Pada minggu lepas masih ada lagi murid yang tidak menghantar tugasan. Ini jelas yang tak hantar tugasan ni jelas tidak belajar sewaktu di rumah. Ini sangat mengecewakan. Jadi saya harap minggu ini tiada lagi masalah murid tidak hantar tugasan atau tidak lengkapkan tugasan. Saya harap sangat-sangat kamu semua bertanggungjawab pada diri sendiri. Itu sahaja untuk minggu ni. Sekian, terima kasih.